berjaya memberi tekanan, kami merasakan bahawa banyak benda yang boleh dibuat, banyak benda yang boleh dibantu, dan akhirnya selepas daripada konvoi itu, ya, melalui flotilanya, melalui konvoi daratnya, beberapa projek-projek yang kami bukan hanya sekadar menghantar bantuan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, hantar duit habis, hantar duit habis, hantar duit habis, yang tidak banyak membantu untuk menyelesaikan masalah. Ia untuk meringankan masalah betul. Tetapi Aqsa Sharif mempunyai pendekatan dan penekanan yang agak berbeza. Kita tahu bahawa orang-orang Palestin ini orang-orang yang terpelajar. Mereka ini ada PhD, ada master, mereka ada. Cuma yang tidak ada pada mereka ialah peluang, yang tidak ada pada mereka ialah uang. Maka Aqsa Sharif dengan NGO-NGO yang lain, kami membuat kajian, dan salah satu projek besar yang kami lakukan di bumi Gaza ini, kalau kita boleh perhatikan bagaimana teman-teman media daripada TV3 telah melaporkan kepada rakyat Malaysia tentang salah satu projek rakyat Malaysia sendiri yang diuruskan oleh Aqsa. Kita lihat bagaimana suasana di Gaza itu sendiri hasil daripada kajian yang dibuat dan hasil daripada apa yang kita lakukan. Kemanusiaan Palestin diteruskan lagi oleh Badan Bukan Kerajaan. Terbaru projek tebakan lembu susu antara Aqsa Sharif dan Persatuan Islam Jabaliyah. Dengan keluasan 4,856 hektar, ladang ternakan lembu tenusu di Jabaliyah ini mampu menampung kira-kira 200 ekor lembu pada satu masa. Menurut pengurusi Aqsa Sharif, Hasanuddin Muhammad Yunus, hingga kini 120 ekor lembu diternak. Sumber ternakan pula diperolehi dari beberapa negara, antaranya Perancis dan Belanda. Hasil tinjauan rakan-rakan kami yang pergi bersama-sama ketika konvoi darat, kita dapati bahawa ladang tersebut diurus dengan begitu bersih, dan kita dapati susu yang dikeluarkan begitu berkualiti, makanan yang diberikan pada lembu itu juga berkualiti, dan mereka menggunakan teknologi yang terkini dalam penternakan itu. Sekali lagi kita mengatakan bahawa mereka perlukan peluang dan uang, adapun kepakaran dan juga ilmu ada pada mereka sendiri. Katanya hasil keluaran tenusu mampu menampung 35% keperluan penduduk di Gaza. Malah ia turut menyediakan peluang pekerjaan. This is how to develop this project, how to improve the... Itu satu contoh kejayaan rakyat Malaysia, hasil daripada derma-derma yang tuan-tuan berikan, ceramah-ceramah di masjid, kutipan-kutipan yang kita kumpul. Dan akhirnya kami pada bulan Ramadan yang lepas telah berjaya mengirimkan duit itu untuk mereka di satu kawasan nama Jabaliyah di utara Gaza itu. Mereka, ya, pada ala kadarnya kita buatkan mereka kandang lembu yang mana boleh diternak dalamnya, kapasitinya boleh sampai kepada 200 ekor, tapi buat masa ini baru 120 ekor. Barangkali tuan-tuan bertanya, macam mana semangat itu boleh terjadi? Kerana kami dapati bahawa terowong-terowong yang ada, dulu kami ketika ceramah kami kurang nak bercakap pasal terowong ni. Sebab ketika itu 13 km yang ada terowong-terowong itu, ketika itu sempadan itu dijaga oleh pemerintah Mesir, iaitu Husni Mubarak. Sekarang ni bila Husni Mubarak dah tak ada, cerita pasal terowong itu memang dah masuk, teman-teman media TV3 semua telah tunjukkan terowong-terowong itu. Dan melalui terowong-terowong itulah kita bawa masuk lembu daripada Holland. Sebab kalau anda lihat gambar tadi, lembunya begitu, apa istilahnya, begitu montok sekali, dan boleh mengeluarkan sampai waktu pagi 30 liter susu. Petang nanti keluar lagi 30 liter susu. Begitu banyak. Barakahnya saya lihat perkembangan di situ. Dan ini menyelesaikan sedikit masalah makanan. Sebab kita tidak mahu hantar habis-habis. Kita nak melahirkan, mencipta tenaga kerja. Kita nak supaya produk-produk itu dapat dihasilkan dan mereka dapat menikmati. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, bahawa banyak benda yang kita boleh buat. Di bumi Gaza itu, kita dapati bahawa mereka juga mampu untuk melakukan projek-projek yang lain yang barangkali akan diceritakan oleh Dr. Zain tadi. Tetapi apa yang kita nak katakan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia, kita menghantar dalam bentuk yang smart, yang bijak. Cuba kita perhatikan di bumi Gaza ini, saya pernah menunjukkan tayangan ini dan
ada orang bertanya kepada saya. Dia kata, Ustaz, kita buat kandang lembu ni tak takut ke? Saya tanya, kenapa? Nanti Israel bom, habis lembu tu mati, habis kandang tu, rugi kita semua. Saya kata, pemikiran itu bukan pemikiran seorang pejuang. Itu pemikiran seorang yang sangat berkira, saya kata. Cuba kita perhatikan bahawa mereka sedang kelaparan, mereka hampir kebuluran, mereka tidak dapat sumber makanan. Ya, bumi Gaza masih dibom, hari ini pun masih diserang. Apakah kita nak tunggu sampai aman baru kita nak hantar makanan pada dia? Ini yang saya nak katakan, bahawa kita nak rakyat Malaysia berfikiran mudah, jangan berfikiran terlalu complicated sehingga tidak dapat menerbitkan amal. Ya, kita bukakan kandang itu, kita hantarkan lembu supaya lembu itu beranak, supaya dapat mengeluarkan susu, buat makanan dan sebagainya. Dan kita berdoa supaya ia tidak dibom, ia tidak dimusnahkan. Tetapi kalau dia dimusnahkan, kita akan hantar lagi, kerana nyawa mereka itu juga satu perkara yang perlu diambil kira. Sebab itu kita nak supaya anda mahasiswa, anda mahasiswi, anda rakan-rakan pensyarah yang saya kenali, teman-teman staf, ibu bapa yang datang, tetamu-tamu yang datang, cuba fikirkan bahawa orang-orang Palestin itu memerlukan bantuan daripada kita. Dan sebagaimana disebutkan oleh moderator tadi, bahawa Allah SWT akan bertanya kepada kita, apa yang kita buat. Saya teringat bagaimana Nabi SAW ketika menceritakan kelebihan Masjidil Aqsa. Ketika dia menceritakan itu, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku tak mampu untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Apa yang boleh aku lakukan? Baginda SAW jawab dalam Sahih Bukhari, dia mengatakan bahawa kumpulkan minyak dan kemudian kirimkan kepada mereka yang pergi ke bumi Syam itu, buat nyalakan lampu di Masjidil Aqsa supaya orang boleh beribadah dengan selesa. Rasulullah berpesan bagi mereka yang tak mampu pergi Masjidil Aqsa, kumpulkan minyak, buat menyalakan lampu supaya orang boleh beribadah dengan selesa Masjidil Aqsa. Hari ini kalau Rasulullah SAW masih hidup, bukan minyak yang kita nak hantar untuk menyalakan, banyak benda yang kita semua kena hantar untuk memastikan orang-orang yang berada di Masjidil Aqsa dan di sekeliling Masjidil Aqsa ini selesai masalah makan minumnya, selesai masalah pelajaran anak-anaknya, selesai masalah penginapannya, selesai masalah keamanan, kesihatan dan pelbagai lagi yang kita nak. Dan sebab itu saya mengatakan bahawa rakyat Malaysia boleh melakukan sesuatu. Nah, apabila kita mula membantu untuk membuka kandang lembu, beberapa negara-negara Arab Teluk yang lain telah mula bertanya, Malaysia buat macam tu? Kita kata memang Malaysia itu boleh. Tapi kita mengatakan bahawa maksud itu lebih besar lagi, bahawa mereka telah mula untuk memikirkan lagi apa lagi yang boleh dibantu. Dan insya-Allah kita percaya dengan bantuan anda, selain daripada bantuan keuangan, derma yang diberikan, teruskan. Aqsa Sharif juga menganjurkan skim untuk membiayai anak-anak yatim dan keluarga-keluarga miskin. Dan hari ini Aqsa Sharif telah mengendalikan 430 dah hampir, maklumat tadi dah hampir 500, telah mencecah 500 anak yatim yang berada di Gaza dan di tepi barat, dikelolakan oleh Aqsa Sharif untuk kita hantar kepada mereka setiap bulan $50 dengan kita mencari penaja-penaja, bapa-bapa angkat yang saya percaya anda boleh bantu untuk cari bapa-bapa angkat kepada anak-anak yatim di Gaza dan di tepi barat ini, dengan berpakat untuk menanggung sebulan RM170 sahaja. Dan anak-anak yatim itu menikmati duit yang kita berikan. Saya nak kata begini, bayangkan satu masa nanti bila kita telah dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, entah layak masuk syurga atau entah masuk ke neraka. Tiba-tiba keluar daripada syurga pemuda-pemuda yang melambai-lambaikan tangan kepada kita untuk masuk ke syurga, dengan syafaat yang diizinkan oleh Allah kepada Rasulullah dan kepada orang-orang seperti itu. Dan bila kita bertanya, siapakah anda yang menjemput saya masuk ke syurga? Pemuda-pemuda tadi kata, sayalah anak-anak angkat daripada bumi Gaza, sayalah anak-anak angkat daripada tebing barat bumi Palestin yang ditanggung oleh anda setiap bulan RM170. Nilai yang sikit sebenarnya, tetapi mempunyai
jaminan yang cukup besar di syurga kelak. Suasana ini yang saya katakan bahawa Aqsa Sharif membuat projek-projek selepas kita membuat kajian dan kita mempunyai hubungan yang begitu kuat dengan NGO dan organisasi-organisasi yang ada di sekitar Palestin. Kita telah berjaya menghantar bantuan dan bermacam-macam bantuan projek yang kita akan lakukan. Saya percaya Dr. Zain nanti akan ceritakan lagi. Dan untuk menceritakan pasal projek ini sebenarnya, kita masih mempunyai peluang untuk terus memberikan sokongan dan bantuan. Kita percaya daripada pihak VPN, daripada pihak teman-teman daripada Global Perdana yang dipimpin oleh bekas Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir, dan juga daripada pelbagai pihak, Aqsa Sharif sentiasa membuka peluang kepada seluruh rakyat Malaysia, tidak kira apa agama, tidak kira apa fahaman, yang betul timbulkan rasa simpati kepada masyarakat Palestin, kemudian timbulkan rasa kesedaran untuk membantu, kemudian akhirnya kita percaya cahaya daripada Masjidil Aqsa itu akan menyinari kita dan akhirnya pintu hidayah akan terbuka. Dan percayalah, di akhir zaman ini kubu yang paling kuat untuk orang mempertahankan akidah tidak lain dan tidak bukan ialah di bumi Gaza, kerana bumi Gaza inilah pintu masuk ke Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa ini adalah suatu yang dipertaruhkan oleh Allah untuk kita sepanjang zaman. Wallahu a'lam. Halo. Jadi jazakallah khairan katsira pada ustaz. Jadi sekali lagi, pengumuman bas tak dapat nak keluar lagi. Penting kot. Okey, jadi untuk pemilik kenderaan, mungkin tak ada dekat sini, tapi ada mungkin di kedai-kedai makan di belakang dan sebagainya, mungkin sedang beli belah dan sebagainya. Kepada pemilik kenderaan JFP 7435 dan pemilik kenderaan WHH 4199, kenderaan anda menghalang laluan. Sekali lagi ya, JFP 7435